Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan satu pendedahan mengenai kes rasuah Datuk Seri Najib dan juga Zahid Hamidi. Dan paling mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan adalah apabila UKSB telah memberikan keterangan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi telah menerima setiap bulan UKSB telah memberikan wang tunai kepada Zahid Hamidi melebihi 200,000 Singapore dolar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selain daripada itu, satu lagi yang mengejutkan seluruh Malaysia adalah apabila UKSB juga membuat pengakuan bahawa telah menaja percutian dan banyak lagi yang telah ditaja oleh UKSB untuk Zahid Hamidi. Menurut tafsiran menurut satu tafsiran apa itu rasuah, termasuklah hadiah-hadiah yang tak perlu, termasuklah apa sajalah yang diberi dengan tujuan mendapatkan mempengaruhi sesuatu keputusan. Apatah lagi kalau keputusan itu berkaitan dengan kerja. Nah, ini semua seakan-akan membuatkan Zahid Hamidi kantoi habis. Sehingga di dalam satu artikel yang ditulis oleh Syahbuddin Hussein, beliau berkata, dengan pendedahan terbaru kes rasuah ini daripada UKSB yang mengaku ini Ultra Kirana Sdn Bhd telah mengaku bagi duit tunai, tuan-tuan dan puan-puan, telah mengaku bagi duit tunai kepada Zahid Hamidi. Syahbuddin Hussein kata dalam tulisannya, peluang untuk Zahid Hamidi menang di dalam pemilihan Presiden UMNO semakin teruk. Dan lebih teruk lagi, bukan itu sahaja, dia juga semakin tipis harapan untuk menang di dalam pilihan raya. Apa pendapat kamu, tuan-tuan dan puan-puan? Dan selain daripada itu, Zahid Hamidi juga semakin, kalau dia kalah dan bukan lagi presiden UMNO, saya fikir beliau akan mudah untuk tidak dicalonkan lagi. Okey, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ada baju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jaga kita. Jangan lupa untuk jaga SOP. SOP masih ada. Kita belum kalah lah. Kita belum menang. Pastikan kamu terus jaga SOP, jaga kesihatan. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya untuk hari yang ke-23. Dan juga selamat menyambut Pesta Kaamatan untuk seluruh rakyat negeri Sabah. Kita jaga kita. Jangan lupa komen banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hari Isnin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin kongsi satu berita yang amat berat. Satu berita yang pasti akan menakutkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Berita ini pasti tidak akan disukai oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan berita ini menentukan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak akan selamat ataupun tidak. Pastikan kamu terus bersama di dalam video ini, kerana di permulaan, pertengahan, malah di siring-siring, di sudut-sudut video ini akan ada maklumat yang penting yang pasti membuatkan ramai macai-macai Datuk Seri Najib Tun Razak rasa bergegar, rasa takut, dan pastinya akan mulai rasa nervous. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Arul Kandasamy adalah satu nama yang pastinya ditakuti oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa pula tidaknya
Kalau orang ini buka mulut, pasti banyak cerita yang akan diketahui. Kalau orang ini membuat kenyataan, pasti akan membuat Datuk Seri Najib Tun Razak tak cukup mandi, tak cukup basah, tak cukup ayak. Tuan-tuan dan puan-puan, dan itu menjadi kenyataan. Apabila dalam perbicaraan gangguan laporan 1MDB, pendakwaan telah sah memohon, telah disahkan bahawa pihak pendakwaan telah sah memohon untuk memanggil Arul Kandasamy sebagai saksi untuk memberi keterangan gens terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pihak pendakwaan dalam perbicaraan gangguan laporan audit 1MDB One Malaysia Development Berhad telah sah membuat permohonan rasmi di Mahkamah Tinggi di sini untuk mendapatkan kehadiran bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB iaitu Arul Kandasamy sebagai saksi pendakwaan dalam kes yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Timbalan pendakwa raya kanan yang amat ditakuti oleh Rosmah Mansor dan Najib Razak serta semua macai-macai Najib Razak iaitu Gopal Sri Ram telah sendiri membuat permohonan itu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang berkata bahawa pihak pendakwaan telah sah membuat permohonan itu memandangkan Arul Kandasamy yang adalah merupakan juga tertuduh dalam kes itu mempunyai maklumat mengenai transaksi yang dibuat oleh tertuduh lain iaitu Najib pada Februari 2018. Ini kali Najib pasti rasa tak cukup jam nak tidur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang pasti menurut laporan ini Arul Kandasamy akan membuat pernyataan di mahkamah melawan Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap against. Dalam bahasa Inggeris against itu maksudnya melawan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan semakin bungkus kali ini? Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menjadi semakin kalah selepas ini? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada kesan yang kedua adalah kalau Arul Kandasamy menceritakan yang lebih berpihak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Najib Razak boleh selamat. Tetapi kalau yang disebut nanti Arul Kandasamy itu tidak membantu, malah menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak makin susah, yang masalah dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, Sri Ram berkata maklumat transaksi berkaitan 1MDB yang dimiliki oleh Arul Kandasamy akan menjejaskan keputusan pendakwaan terhadap Najib yang merupakan bekas pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Oleh itu, katanya ini relevan terhadap tertuduh lain iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, kata Sri Ram. Sri Ram yang adalah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan. Patutlah. Sri Ram adalah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan. No wonder. Berkata pihak pendakwaan akan bertanya kepada Arul Kanda mengenai mesyuarat yang diadakan pada Februari 2016 yang lalu dan mengenai peristiwa sebelum mesyuarat. Ini semakin parah. Sebelum mesyuarat dan peristiwa selepas mesyuarat. Katanya itulah bidang yang akan kita fokuskan. Pihak pendakwaan tidak merekodkan keterangan lisan daripada tertuduh iaitu Arul Kandasamy berhubung perkara ini dan ini akan dilakukan secara viva iaitu pemeriksaan melalui keterangan lisan, kata Sri Ram. Menurut Sri Ram, Peguam Negara Tan Sri Idris Harun telah merestui permohonan untuk memanggil Arul Kandasamy menjadi saksi pendakwaan di dalam kes itu.
Pihak pendakwaan membuat permohonan di bawah Seksyen 63 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, kata Sri Ram. Peguam Najib iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah menunjukkan kepada mahkamah bahawa pihak pembelaan membantah permohonan supaya Arul Kanda menjadi saksi pendakwaan dan pihak pembelaan akan membuat hujahan terhadap permohonan itu yang dianggap tidak berperlembagaan. Kenapa mereka takut? Kenapa takut Arul Kandasamy jadi saksi? Kalau tak salah, tak payah takutlah. Hakim Mohamed Naz Zaini kemudiannya menetapkan pada 30 Mei 2022 untuk mendengar hujahan mengenai perkara itu. Peguam Arul Kanda Datuk N. Sivanathan bagaimanapun berkata mereka tidak akan membuat sebarang hujahan bagi pihak Arul Kanda dan mereka akan menyerahkan kepada Mahkamah Tinggi untuk memutuskan permohonan pihak pendakwaan supaya Arul Kanda menjadi saksi di dalam perbicaraan pendakwaan di dalam kes tersebut. Sri Ram berkata, pihak pendakwaan akan memfailkan hujahan bertulis iaitu pada Isnin 23 Mei hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Manakala Muhammad Syafiq pula berkata pihak pembelaan akan memfailkan hujahan bertulisnya selewat-lewatnya Khamis 26 Mei 2022. Selalu lewat. Muhammad Syafiq berkata Seksyen 63 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 melibatkan budi bicara mahkamah dan oleh itu adalah sesuatu untuk mahkamah ini putuskan, katanya. Arul Kanda didakwa bersubahat dengan Najib Razak dalam dakwaan mengganggu laporan audit 1MDB pada pertemuan dengan Pegawai Jabatan Audit Negara NAD pada 24 Februari 2016 yang lalu. Dilaporkan bekas juru audit besar Tan Sri Amrin Buang dan pegawai NAD antara 9 Mac 2015 dan 4 Mac 2016 telah menjalankan audit ke atas 1MDB dan mereka dijadualkan membentangkan penemuan audit kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 24 Februari 2016. Pertemuan antara pegawai NAD dan PAC bagaimanapun tidak berlaku. Dilaporkan bahawa Amrin dan pegawai NAD telah diarahkan untuk menghadiri satu lagi mesyuarat. Pada 24 Februari 2016, Najib dan Arul Kanda didakwa bertemu Amrin dan pegawai NAD. Menurut laporan berita, beberapa perkara telah dikeluarkan daripada laporan audit 1MDB selepas pertemuan dengan Najib dan Arul Kandasamy. Dilaporkan bahawa perkara itu termasuk kehadiran Loh Tejo pada mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB selain sebahagian daripada penyata kewangan 1MDB pada tahun 2014. Loh, yang lebih dikenali sebagai Jolo, merupakan tokoh penting dalam skandal 1MDB yang telah mendapat perhatian global. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.